Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinannya dapat kita bertemu lagi untuk malam ini lah, menyambung bacaan guru kita iaitu kitab Adabul Daris wal Mudarris, yang kisah tentang adab seorang pelajar, adabul daris atau al-muta'allim, ya. Baik, jadi alhamdulillah, harapnya semua para pelajar muslimat semua dalam keadaan sihat lah, ya. Alhamdulillah. Dan mungkin bolehlah siapa yang merasakan dirinya konsisten mengikuti kelas ataupun kuliah maghrib dan sebagainya, mungkinlah boleh kita menyatakanlah pada diri kita sendiri, mudah-mudahan kita sentiasa berada sebagai seorang yang al-harisuna lil ilmi, seorang yang sentiasa haris ni seorang yang obses, yang obses dengan ilmu. Dia bukan seorang yang cinta biasa, tapi dia obses dengan ilmu. Dia bukan setakat dia suka hadir, tapi dia juga akan merasai sesuatu yang perasaan sesuatu yang sangat menggembirakan apabila dia berhadapan ataupun dia berada dalam sesuatu majlis. Jadi insya-Allah, dan na'udzubillah kita menjadi orang yang al-harisuna lid dunya, ataupun orang yang sentiasa obses dengan dunia. Ada Al-Quran tu kan, ahrusun nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku. Apa ayat sebelum tu? Tak ingat. Yani Allah Ta'ala kata orang yang ahrusun nasi ala hayat, orang yang sangat eager, sangat obses dengan kehidupan dunia, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala gandingkan. Bermaksud orang yang sangat obses dengan kehidupan dunia sampai lupa terhadap kehidupan akhirat, bekalan, dan juga fokus matlamat kehidupan dunia dia, sebenarnya dia sangat rapat dan mungkin berada di atas garis kesyirikan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan majlis-majlis ilmu inilah sebenarnya memperingatkan kita tentang tipu daya dunia, memuasabah diri, ya, sedikitlah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa menurunkan kita pada jalan ini insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita akan sambung. Hari itu kita sampai nombor 13 kan? Ya. Hari ini kita sambung nombor 14. Sebenarnya untuk adabul daris ni dia ada 36, baru 14. Banyak lagi lah, ya. Kita dah kali yang ke-3 lah kot, kali ke-3. Jadi insya-Allah kita sambung nombor 14 daripada adab seorang pelajar ini. Tapi sebelum tu, walaupun kita nampak kadang-kadang ada at-tadakhul ataupun ada macam kaitan je kot, yang nombor 1 ke dengan yang nombor sekian dengan nombor sekian, ya. Tapi walaupun ada kaitan, tapi sebenarnya dia seolah-olah memberikan kita syarah ataupun keterangan yang lebih mendalam mungkin, ya. Kita lihat pada sisi-sisi yang berbeza, walaupun mungkin menggunakan perkataan yang berbeza, tapi kita nampak ada kecenderungan pada penulis ni untuk membawa kita supaya berfikir secara halus, secara latif. Jadi orang yang sense tu peka terhadap benda-benda yang mungkin biasa orang tak perasan benda tu. Tapi adab inilah sebenarnya yang membina sense kita, kepekaan kita dengan melalui kita mempelajari adab-adab. Sebab ramai je orang dia mungkin ada ilmu banyak, tapi dia tak peka dengan perkara-perkara yang tak adab. Jadi tak ada nilai lah ilmu yang banyak daripada dia tu. Jadi yang membezakan kita seorang yang alim dengan seorang yang muaddib wal alim adalah pada adab. Jadi kita nak jadi orang yang ada ilmu, insya-Allah lah ke arah proses tu, dan juga ada adab yang baik, ya. Insya-Allah
siapa pun ada yang baik, walaupun ilmunya sikit, itu sebenarnya lebih dihargai dan memberi manfaat pada orang sekeliling dia berbanding orang yang ilmunya banyak tapi tak ada adab langsung. Tak ada adab ni maksudnya rasa hebat sendiri je lah, kan, tidak menitik berat perkara-perkara yang kita dah bincangkan lah pada sesi sebelum ni, ya. Jadi insyaAllah kita sambung nombor 14 hari ni. Okey, wa yata'addabu ma'arif qatihi wa hadiril majlis. Dan hendaklah seorang pelajar itu dia beradab, menjaga akhlaknya, ya. Ma'arif qatihi, menjaga adab dengan siapa? Kawan-kawan dia, sama-sama kawan kelas dia. Wa hadiril majlis, dan juga orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu tersebut, ya, jaga adab. Fa inna ta'addubahu ma'ahu ta'addubun ma'al ustazi wa ihtiramun li majlisihi. Maka sesungguhnya beradabnya seseorang tu bersama orang yang kawan-kawan dia dalam majlis tu, hadirin hadirat yang hadir dalam majlis tersebut, ya, adalah tanda dia beradab dengan ustaz ataupun gurunya, ya, dan juga menghormati majlis gurunya itu. Wa yaq'adu qa'datan lil muta'allimin. Dan dengan adab ni tadi, dia mengikat dirinya dengan ikatan ciri orang-orang yang belajar ataupun orang-orang yang menuntut ilmu. Okay. Jadi maksudnya nombor 14 ni, kita bukan kena beradab dengan guru je, kan, tapi dalam masa yang sama rupa-rupanya tangan kat bawah tu sibuk kacau kawan, kan, kacau kawan ke, kan. Guru depan ni dia nampak macam bagus tu, jurus dah, kan, jurus dah. Tapi rupanya dia belakang tu kacau sana, kacau sini. Okey. Kacau sana, kacau sini, apa lagi? Mesej sana, mesej sini, kan? Ataupun macam-macam lah dia buat dengan kawan-kawan dia tu. Jadi itu perkara yang tidak sepatutnya berlaku sewaktu kita menuntut ilmu. Maksudnya memang kena fokus betul lah. Kena fokus betul. Dan benda tu susah tak kita nak fokus sebenarnya bila kita belajar? Susah tak? Susah, kan? Lagi kalau ada banyak kawan yang suka menyakat kita, kan. Macam student SEM 5 ni, banyak kawan-kawan suka menyakat dia tu. Tapi sebenarnya benda tu tak mustahil. Dia bergantung pada kita. Macam mana kita nak membawa diri kita, walaupun mungkin ramai kawan-kawan kita yang suka main-main ke ataupun kacau-kacau sesama dia. Buat tak tahu je lah, biarkan dia. Ya, kerana kita ada fokus kita sendiri dan kesedaran kita sendiri terhadap pentingnya kita memelihara adab semasa majlis ilmu itu berlangsung, ya. Sebab kita bukan hanya setakat menjaga, tanpa kita sedari sebenarnya dalam kita menjaga adab diri kita tu, kita sebenarnya mentarbiah diri kita sendiri. Bukan semata kita nak tunjukkan expectation yang baik daripada guru kita pada kita, bukan. Tapi sebenarnya melatih diri kita untuk menahan diri, kan, sabar tu, sabar, menahan diri. Cuba untuk fokus dan konsisten pada apa yang kita hadapi, ya. Jadi perkara tu sebenarnya dia sangat membantu untuk pembentukan akhlak kita bila berhadapan dengan perkara-perkara lain di luar majlis-majlis ilmu. Okey, itu yang ke-14, ya. Boleh? Sini. Sini. Sini ke tadi? Okey. Baik. Okey, ya. Jadi yang ke-15. Okey, wala yadhak. Jangan apa ni? Jangan gelak. Jangan gelak ketawa. Tak pasal-pasal gelak ketawa. Jangan. Wala yuksirul kalama bila hajah. Dan jangan memperbanyakkan cakap tanpa keperluan. Ni lagi-lagi kalau mungkin tiba-tiba je, mungkin guru dia tak ada buat lawak apa-apa, tiba-tiba dia gelak dan menimbulkan prasangka guru tu, apa hal pelajar ni gelak kat aku ke, kan? Tak boleh tu tak ada adabnya. Dan jangan banyak cakap tanpa hajat.
Ini pun suka juga kadang-kadang pelajar-pelajar kita sekarang ni kan, dia nampak mungkin guru dia macam dah kamcing je dengan dia pun macam-macam dia cakap kan. Sedangkan guru dia tu mungkin tak minta pun untuk dia cakap. Bila dia suruh cakap, jawab soalan, tak nak pula bercakap. Itu percakapan yang tanpa hajat. Percakapan dengan hajat, apabila guru tu minta kita jawab, bagi pendapat, bagi. Itu tanggungjawab kita. Dan hak guru tu untuk dengar jawapan daripada kita. Jadi banyak terbaliklah juga kita ni kadang-kadang zaman kita ni ya. Kemudian wala ya'basu biyadihi wala ghairiha, dan jangan sini. Tangan tu melata-lata ke mana-mana kan. Ada sekejap angkat tangan ke, sekejap apa-apalah, tangan tu melia je kepada dengan tangannya dan juga kepada orang lain. Sambil-sambil melambai-lambai tangan ke apa tak boleh. Wala yaltafitu bila hajah, dan janganlah ia berubah ataupun berpaling tanpa hajat. Bal yuqbilu 'alal ustazi munsitan ilahi, bahkan hendaklah dia menghadap ustaz ataupun guru tu tadi dengan tekun kepada guru tu tadi. Kalau guru tu kat sini, situlah, jangan tiba-tiba pula dia hadap belakang. Kan mungkin guru tu kat depan sana, kita tiba-tiba membelakangi dia, tak ada hajat apa-apa pun, rupa-rupanya makan kan. Itu memang tak kuranglah adabnya kat situ Bahkan hendaklah dia fokus pada gurunya, munsitan ilaihi. Maksudnya dia munsit ni orang yang dia memang dia fokus lah, dia sangat mengisafi keadaan tu dan dia fokus kepada apa yang gurunya katakan Melainkan dengan hajat lah, kalau ada kecemasan ke ataupun tiba-tiba ada haiwan liar ke apa kan, itu lain cerita lah. Ini kalau dalam keadaan biasa. Okey jadi ingat, jangan ketawa tanpa sebab, jangan banyak cakap tanpa diperlukan kata-kata tersebut, tetapi bercakap apabila diperlukan. Okey, kemudian yang ke-16, wala yasbiqu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin. Dan janganlah dia mendahului ke dalam memberi syarah sesuatu masalah ataupun memberi jawapan kepada sesuatu soalan, illa kecuali ayya'lama ridah, kecuali dia tu, yakni pelajar tu mengetahui guru dia memang membenarkan dia untuk memberikan jawapan tersebut. Fa yastadillu ala fadilatil muta'allim, maka hal ini menunjukkan kelebihan pelajar tersebut. Sebab kadang-kadang ada pelajar yang ada ilmu pengetahuan yang mungkin lebih berbanding gurunya, dan dia pun mungkin sangat obses nak berkongsi tetapi jangan kita mendahului memberikan jawapan dan sebagainya tu selagi guru tu tak memberikan jawapan, kecuali memang kita tahu guru tu mungkin di awal tu dah kata kalau sesiapa yang mungkin nanti bila ada persoalan dan dia tahu jawapannya, dia nak berkongsi, silakan, saya tak ada masalah. Itu maksud redha dia, maksudnya dia guru tu memberi keizinan. Tapi kalau guru tu tak cakap apa-apa, walaupun kita tahu jawapan tu, kita perlu kepada minta izin ataupun kita menyatakanlah meminta keizinan lah pada dia untuk kita menjawab ataupun mensyarahkan sesuatu masalah tu tadi. Ini adab lah yang dilakukan oleh para ulama salafus soleh kan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Hanafi. Walaupun mereka ni tahapnya, ilmunya memang tinggi-tinggi, tetapi sangat munsitan li ustazih. Mereka sangat menghormati, mendengar, fokus dan menerima apa yang diambil daripada guru-gurunya tadi. Ini satu contoh yang kita nak binalah dalam diri kita. Okey. Kemudian yang ke-16, wala yasbiqu jadi kalau kita ada ciri ni tadi, maksudnya kita ada kelebihan lah sebagai seorang pelajar, bukan setakat ada kelebihan dari sudut ilmu, info yang lebih yang kita ada, tapi juga dari sudut adab yang kita ada pada guru kita okey. Macam mana pula kalau mungkin kadang-kadang ada guru yang dia mungkin ego dia tinggi sikit.
dia tak boleh nampak macam pelajar dia lebih sikit lah daripada dia. Pernah tak jumpa? Kadang-kadang lah kan, jarang jumpa, tapi kadang-kadang ada. Kalau kita tahu macam tu, tak apa, kita diam je tu. Kalau majlis tu majlis yang ramai-ramai lah, kalau pelajar kan. Tapi kalau kita ada kemampuan, mungkin lepas tu berjumpa one to one ataupun secara bersemuka dengan dia, bolehlah waktu tu kita nak menyatakan. Tapi kalau kita tahu pesen dia begitu, tak apalah, diam dulu, tak rugi pun. Tidak rugi pun kita menyimpan dahulu apa yang kita tahu. Melainkan kalau kita nak membetulkan, mungkin bacaan Al-Quran salah ke kan. Kalau berani, tegurlah terus. Kalau tak berani, lepas tu kita kena tegur. Itu kewajipan juga tu. Sebab kadang-kadang, bukan kadang lah, kita ni kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni jadi guru pelatih kan. Adalah 2-3 keadaan di mana Ustazah pernah observe, guru pelatih tu baca ayat Quran salah. Baca ayat Quran salah, panjang pendek salah, tak betul. Dan bila dia baca, pelajar dia suruh pelajar dia ikut kan. Lepas saya baca, awak semua ikut ya. Jadi dia baca salah. Bila pelajar baca betul. Kalau guru tu dia perasan, dia mungkin muhasabah diri dia lah. Tapi kalau dia tak perasan, tapi dah tegurlah lepas tu. Jadi maksudnya, apa-apa pun kita sebelum mengajar ni, kita kena pastikan kita bersedia. Kena pastikan, ini poinnya. Maksudnya tak boleh tidak bersedia, tak boleh tak buat persediaan. Dan salah satu tujuan cara nak bersedia adalah buat RPH tu lah. Kan? Dengan RPH tu sebenarnya menyuruh kita supaya tengok apa aku nak ajar ni, apa dia nak buat, apa dia poin-poin dia. Betul ke bacaan dia ni? Betul ke maksud dia ni? Jadi itu untuk mengelakkan daripada hal-hal ni berlakulah. Guru lebih banyak info ataupun maklumat yang betul berbanding guru tadi. Okey. Kemudian yang ke-17, wala yaqra'u ala asatizatin inda syughli qalbi wa malalihi wa ghammihi wa nu'asihi. Wala yaqra', dan janganlah dia membaca ataupun dia mungkin nak refer apa-apalah pada guru dia ni ketika mana keadaan guru dia tu tadi inda syughli qalbi, waktu jiwa dia tu tengah sibuk, dia mungkin banyak perkara dia fikir, ataupun guru dia tu tengah rasa bosan, penat ke apa kan. Nampak mungkin dia ada banyak kerja sebelum tu kan. Bila masuk kelas tu kita nampaklah muka pensyarah tu macam pensyarah ni macam banyak soalan-soalan kan dalam muka tu kan. Jadi jangan kita mendesak untuk dapatkan jawapan ke, ataupun kita suruh dia melakukan satu tugasan yang berat lah. Maksudnya kat sini wala yaqra' ni jangan kita membaca kepada ustaz tu untuk dia semak ke dan sebagainya wa ghammih, dan waktu dia bimbang, wa nu'asi, dan juga dalam keadaan dia mengantuk. Kita boleh terus ke guru tu ngantuk ke, guru tu bimbang ke, guru tu tengah sibuk ke, boleh terus tak? Boleh perasan Tapi biasanya seorang guru tu kalau dia tengah mengajar, dia naik syekh, dia tak nampak benda-benda tu kan. Seorang guru yang betul-betul guru lah kan, bila dia mengajar tu dia tak ingat apa dah. Dia dah habis mengajar baru dia penat. Dah habis mengajar tu baru dia collapse lah dia. Ya Allah penatnya. Dia mengajar, lepas tu baru dia rasa penat. Waktu dia mengajar tu dia tak rasa penat pun, tapi dia bersemangat Jadi kat sini dinyatakan kat sinilah. Jadi maksudnya wa nahwi zalik dan sebagainya dalam keadaan-keadaan yang lain, mimma yasyuqu alaihi, yang mana keadaan itu menyusahkannya, au yamna'uhu istifa asy-syarhi, ataupun keadaan yang menghalangnya untuk menyempurnakan syarah ataupun menjawab persoalan pelajar tu tadi. Ni juga termasuklah adat kita, maksudnya kita perlu memilih waktu yang terbaik untuk jumpa dengan guru kita. Ni zaman dah hujung-hujung minggu hujung ni kan, mungkin ada tugasan, kena ada ayat hafazan nak kena baca depan pensyarah.
Sukalah hujung-hujung minggu ni semua nak pilih waktu hujung minggu kan. Hujung minggu 14 baru semua nak sibuk tasmik. Kalau saja ustazah tu lah. Tasmik apa surah Al-Munafikun je pun. Ya, tak pun surah Al-Mulk je. Tapi minggu 14 tu lah minggu kegemaran dia. Padahal dah tahu dah pensyarah tu ada banyak lagi perkara lain kan. Bukan mengajar je. Jadi kat situlah perlu minta izin tanya dulu. Bila waktu free, boleh ke waktu ni saya nak tasmik, boleh ke waktu ni saya nak jumpa, boleh ke? Kita minta kebenaran dengan cara yang berhemah dan baik, dengan hormat lah. Bagi tahulah nama. Saya Ali daripada kelas sekian-sekian. Jangan kita assume, mesti doktor ni kenal dah aku ni kan. Kan? Beritahu kita siapa. Saya Ali daripada kelas sekian. Saya nak tahu bila masa doktor free waktu selepas esok hari Khamis selepas jam 3 doktor free tak? Kita tanya. Yang terbaik terus tanya exact lah masa bila kita nak jumpa. Tu lebih mudah. Kalau tanya bila doktor free esok kita pun nak fikir kan. Memang ada waktu free tapi nak bagi allocate masa yang sepatutnya. Dan bila dah berjanji tu, datanglah. Pukul 3 lah kena datang. Saya selalu mengalami masalah begitu. Ini bukanlah nak curhat kan. Tapi berkongsi. Dia dah janji nak datang pukul 3. Ustazah ni memang jenis, kalau pukul 3, kena datanglah pukul 3. Kalau lebih pun lewat mungkin 3.10 ke, tak apalah kan. Tup-tup 3.30 tak datang. 3.45 tak sampai. Berkompak kita ada hal, kita balik. Kita keluarlah, tak ada, tak tunggulah. Dan dia menganggap bahawa kita menunggu dia. Sampai bila-bila. Jadi itu benda yang sangat menyakitkan hati. Kerana pelajar seolah-olah tidak memahami bahawa guru itu ada benda lain yang dia dah susun waktu selain tu. Jadi kalau guru tu ataupun pensyarah tu kata esok pukul 3 awak jumpa saya, datang pukul 3, jangan 3 suku, 3.30, pukul 4 Assalamualaikum lah. Jangan macam tu. Kita perlu menepati masa tu. Lebih lagi kalau kita yang letak masa tu, lepas tu kita yang lambat, lepas tu suruh assume kita assume pensyarah tu untuk tunggu kita. Tak adalah, tak boleh macam tu, tak betul macam tu. Okey, kemudian jadi pilih waktu yang terbaik tadi. Kadang-kadang saya suka bagi macam tu lah. Macam kadang-kadang okey 4.45 boleh jumpa, tapi sebelum pukul 5 4.45 boleh jumpa. 4.45 Ustazah dah balik nak ambil anak. Contohlah, kita bagi tahulah siap-siap apa dia. Tapi dah 2 minit sebelum pukul 5 baru sampai. Tak bolehlah macam tu. Kan? Sedangkan kita ada benda lain yang kita atur. Nanti antum kalau jadi guru nanti rasalah kalau pelajar yang tak menepati masa dia, memang terbuku dalam hati tu. Tak tahulah nak cakap. Okey. Baik, itu yang ke-17. Jadi pilih bahasa yang terbaik. Kemudian ke-18, ni agak panjang sikit. Wala yas'aluhu an syai'in fi ghairi mawdi'ihi. Dan janganlah seorang pelajar itu menyoal gurunya tentang satu perkara yang pada bukan tempatnya. Illa ayya'lama min halihi annahu la yukrihuhu. Kecuali dia mengetahui bahawa hal keadaan tersebut tidak maksudnya okey lah, guru tu okey kalau dia tanya, walaupun mungkin topik itu bukan topik yang dibincangkan pada waktu tersebut. Kemudian wala yulihu fi su'ali ilhahan mudjiran. Wala yulihu, wala yulahu. Sorry, tak nampak ni. Wala yulihu. Jangan dia oppress dia desak lah. Jangan dia desak dengan soalan-soalan yang penuh dengan desakan kan. Ini mungkin pelajar kita sekarang jarang lah nak desak-desak ni. Kadang kita tanya soalan pun dia tak jawab kan. Nak desak-desak untuk sesuatu, nak bagi jawab soalan tu mungkin agak jarang lah. Tapi kot-kot lah kita berhadapan dengan situasi ni, janganlah. Mungkin kita ada satu
kita nak tahu benda tu. Jadi jangan desak, tengok masa yang sesuai, barulah kita tanya apa yang kita nakkan jawapan tadi. Okey. Wa yaghtanimu su'alahu 'inda tayyibi nafsihi wa faraghihi, dan hendaklah dia mengejar mendapatkan jawapan itu terhadap persoalan tersebut ketika mana gurunya dalam keadaan yang baik, jiwanya baik, dan juga dalam masanya yang lapang. Ini ada kaitan dengan buku 17 tadilah wa yatalattafu fi su'alihi, dan hendaklah pelajar tadi talattuf, dengan lemah lembut, dengan halus, dengan beradab dalam mengajukan soalan tersebut. Wa yuhsinu khitabahu, dan memperelokkan percakapannya, guna perkataan yang baik, kata-kata aluan yang sesuai, perkataan yang elok, dan juga kata ganti nama yang betul. Jangan pula doktor, aku nak tanyalah, kan, aku je kan, ataupun apa-apalah, sama tak tahu nak bagi contoh. Elokkan perkataan kita. Wala yastahyi minas su'ali amma ashkala alaihi, dan jangan pula dia malu untuk mengajukan soalan terhadap perkara yang dia ada kemusykilan padanya. Jangan desak sangat, tapi jangan malu. Kita mungkin desak tu tak ada, tapi malu tu memang sangat nak tanya soalan kan. Jangan malu. Perkara yang kita muskil, jangan malu tanya. Tanya je. Walaupun soalan tu kita rasa macam, oh nanti orang cakap soalan bodoh ke apa kan. Lantaklah. Memang aku bodoh tak tahu pun jawapan soalan tu. Tanya je. Jangan takut untuk orang menggelar kita bagi soalan bodoh. Orang yang tak nak tanya tu yang bodoh sebenarnya. Kita ni nak tak faham, tanya je. Tak ada istilah soalan bodoh. Soalan semua pandai. Sebab kita nakkan jawapan kan. Kita bukannya orang yang lahir-lahir je dah memang cerdik semua. Masuk-masuk universiti SEM 1 dah tahu semua. Tak, memang kita bermula daripada tidak tahu, barulah kita tahu. Jadi ada kemusykilan, tanya. Ustazah dulu pun tak jenis macam tu. Macam kita ana astahyi an as'al soal. Memang malu lah. Tapi bila ada keberanian bertanya tu, sebab duduk dengan orang yang berani bertanya. Itu mula dia. Kalau tak memang duduk macam tu je lah kan. Yang tak berani nak tanya. Jadi alhamdulillah benda tu kita duduk dengan kawan yang suka tanya, akhirnya kita pun aku pun ada soalan juga kan. Dalam kita pun termotivasi nak bertanya. Dengan soalan-soalan yang kita tak tahulah. Walaupun taklah banyak sangat kita tanya, tapi at least kalau kita dalam satu kelas tu ada satu soalan kita tanya pun, itu dah cukup bagus. Tapi sekarang biasanya jaranglah pelajar nak tanya. Kan? Selalu tak tanya soalan kat kelas. Tak ada kan? Semua bila guru tanya, faham tak? Hal fahim tu? Fahimna kan? Tak apa faham je tak tahu. Soalan guru tu pun satu hal jugalah kan. Susah juga tu kalau tanya soalan macam tu, memang jawapan je kami faham je lah. Jadi jangan malu, jangan desak guru untuk nak jawab soalan kita, dan jangan malu pula. Dia maksudnya antara dua ekstrim lah ni. Kemudian bal yastaudihu akmal istidah, bahkan hendaklah dia minta penjelasan dengan penjelasan yang sesempurnanya. Maksudnya ada benda memang tak faham, subjek apa pula, qiraat ke apa kan, beza itu beza ni, bacaan-bacaan ni tak faham lah. Ada setengah orang tak faham. Ustazah dulu memang tak faham waktu belajar sekolah menengah prinsip account, ambil subjek tu kan. Tengok kawan ni, apa hal kau boleh skor A ni? Padahal kira-kira macam tu je pun, tapi ada benda kita tak faham. Tanya cikgu dah terang, tak faham juga. 2-3 kali tanya, tak faham juga, dia pasrah je lah. Tak apalah tu. Tapi maksudnya tanya. Jangan kita mematikan kita punya persoalan yang tak berjawab tu dengan mendiamkan diri. Tanya soalan.
Guru-guru memang sangat suka bila pelajarnya bertanya. Dia boleh jawab ke tak tu hal lain lah, kan? Tapi tanya dulu. Tanya, kalau tak faham tanya. Bagi soalan yang memang kita tak faham, jangan buat soalan bodoh ke apa, jangan. Bukan soalan bodoh, soalan yang macam mana? Macam sekarang ni ada banyak soalan-soalan yang tak sepatutnya. Contoh mungkin kat nota tu dah ada dah dinyatakan, dah jelas dah kat situ maksud istilahnya. Kemudian kita tanya, Ustaz, istilah ni apa ya maksud dia? Itu memang soalan bodoh. Sebab depan tu dah ada dah kat slide tu. Jadi guru tu suruh dia baca balik. Itu tu. Baca balik sendiri kat situ tu. Okey dan juga apa lagi? Wa man raqa wajhuhu raqa amaluh. Ini syarah tentang jangan malu tadilah. Barang siapa yang nipis mukanya, maka nipislah ilmunya. Nipis muka tu maksudnya malulah, malu sangat. Maksud sampai dia tak nak menahan dirinya daripada bertanya soalan. Wa man raqa wajhuhu 'inda as-su'al zahara naqsuhu 'inda ijtima'ir rijal. Dan barang siapa yang nipis wajahnya, yang tak bertanya, terzahirlah kekurangannya di sisi orang-orang yang lain dalam majlis ilmu tu. Orang-orang mereka zaman salafus soleh ni memang orang-orang yang memang menuntut ilmu kan, penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh kan. Sampai kan nak dapatkan satu hadis pun berrehlah ilmiah yang sangat jauh. Nak dapatkan satu riwayat hadis je pun. Jadi itu haris tu. Itu yang kita nak tu. Jadi apatah lagi kalau dia ada kemuskilan dan guru tu ada depan dia, lagilah memang dia akan tanya persoalan tu. Dia tak akan simpan. Jadi kita kena ada sifat tu. Tak faham kita tanya terus. Okey, boleh ya? Boleh? Jangan desak dan jangan malu. Jangan desak. Tu jangan. Tapi janganlah malu diam langsung tak ada soalan. Tak boleh ya. Okey. Nombor 19 ni pun best juga. Wa idza qala lahul ustazu fahimta? Dan apabila ustaznya bertanya kepada dia, fahimta? Fala yaqul na'am. Kan? Maka janganlah pelajar tu kata na'am fahimna. Jangan cakap ya. Hatta sehingga yattadihalahul maqsudu idahan jaliyan. Sehinggalah dia betul-betul jelas terhadap maksud yang dipelajari waktu itulah dengan penjelasan yang jelas. Maksudnya kalau macam faham, macam tak faham, cakap je tak faham. Tak faham lah Ustaz, ataupun saya rasa macam saya faham tapi saya tak faham. Cakap je lah apa-apa. Tapi tunjukkanlah bahawa kita sebenarnya tidak benar-benar faham benda tu. Ingat tu. Bila ditanya fahim tu, fahim nak. Jangan terus jawab faham. Tinggal macam kalau kritik tu cakap tak faham lah Ustaz, macam tak faham. Macam tak faham kan, mungkin berlapik sikit lah kan. Daripada tak faham, itu macam langsung tak dapat apa-apa. Macam tak faham lah Ustaz, boleh terangkan yang ni, saya tak faham yang ni. Yang tu saya faham, yang ni saya tak faham. Kita jelaskanlah apa yang kita tak faham tu. Supaya apa? Li'alla yakdziba wa yafutahul fahmu. Supaya dia tidak menipu guru dia. Kalau tak faham, janganlah tak faham. Bermaksud kita bila kita sebenarnya tak faham tapi kita faham, kita menipu guru kita kan. Masya-Allah, selama ni banyaklah kita menipu guru kita ya. Wa yafutahul fahmu, dan akhirnya akan hilanglah kefahaman tu daripada dia sebab kita tidak bertanya dan mendapatkan penjelasan daripada guru kita tadi yang sejelasnya. Wala yastahyi min qawlihi, dan jangan sekali-kali malu untuk berkata lam afham. Jangan malu. Walaupun orang lain faham, tiba-tiba kita tak faham lah Ustaz. Kawan-kawan semua tengok kau ni, ya betul kan? Kau betul memang tak faham, tak apa. Katakan bahawa kita tak faham. Okey. Kerana apa? Jangan malu untuk cakap tak faham tu, kerana li'annasti thaqahu yuhassilu lahu masaliha ajilatan wa ajilah. Kerana dia punya
dia yakin bahawa dia tak tahu tu tadi, wasaq dia punya ni, dia keyakinan dia bahawa dia tak tahu tadi akan menghasilkan kebaikan yang segera dan kebaikan untuk jangka masa panjang akan datang. Okey. Jadi nyatakan kat sini, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dia kata, maka di antara maslahah yang segera yang kita akan dapat bila kita kata aku tak faham, saya tak faham ni, hifzul masalah, akan memelihara ataupun memelihara diri daripada masalah-masalah lain. Okey. Wasalamatuhu min kazib, dan menyelamatkan dirinya selamat daripada penipuan, wanifaqin, dan sifat nifak, biizharihi fahma ma lam yakun fahimahu minha, dengan menzahirkan kefahaman apa yang dia tak faham daripada apa yang telah diberikan kefahaman kepadanya tadi. Jadi maksudnya kita akan selamat daripada menipu dan juga sifat berpura-pura. Kalau tak faham, cakap tak faham. Ya. Kalau faham, kata faham. Betul-betul, insya-Allah betul-betul saya faham. Ustaz, cakap macam tu. Kemudian wa minha, dan di antara masalah yang ajil juga, masalah yang segera juga daripada kita mengatakan kita tak faham tadi adalah wusuqul ustazi bi'tinaihi. Guru tu tadi akan siqah dengan kita, akan rasa yakin dengan kita, akan rasa dia akan beri tumpuan pada kita pula lepas tu. Oh, sebab apa? Sebab dia tahu bahawa kita ni ada benda yang kita tak faham. Jadi seorang guru tu bila dia tahu pelajar dia ada benda tak faham, dia akan halah. Macam tu kan? Guru yang baik dia akan layan. Dia akan tak faham yang mana tak faham? Cuba beritahu balik. Jadi dia akan dapat apa tadi? Siqah ataupun kepercayaan daripada gurunya tadi. Usuqul ustaz, maksudnya guru tu akan rasa pelajar ni memberikan kepercayaan ada kerana apa? Bi'tinaihi, dengan perhatian dia. Wa raghbatihi, dan juga minat pelajar tu tadi. Wa kamali aqlihi, dan juga kesempurnaan akalnya. Wa wara'ihi, dan juga sifat waraknya. Wa mulkihi li nafsihi, dan juga jiwa yang memiliki jiwanya sendiri. Wa adami nifaqihi, dan tidak memiliki sifat berpura-pura. Maksudnya daripada apa yang dinyatakan kat sini, bila kita menyatakan bahawa kita tak faham, di situ terzahir sebenarnya membina sifat baik yang lain. Maksudnya orang nampak bahawa kita ada perhatian. Maksudnya sewaktu guru tu belajar, kita sebenarnya memberi perhatian. Barulah kita boleh trace apa benda yang kita faham, apa benda yang kita tidak faham. Satu lagi, guru tu tahu bahawa kita ada minat. Oh, dia ada minat bab ni rupanya. Sebelum ni macam biasa-biasa je, tapi bab ni banyak pula dia tanya. Jadi guru tu kena pasti kita punya kecenderungan, rughbah kita. Kemudian guru pun boleh tahu kamal aqli, kesempurnaan akal kita. Maksudnya kita guna akal kita ni untuk berfikir. Kita tak just terus apa guru cakap dia masuk kan. Dia ada analisis dalam pemikiran dia. Dia tak terus masuk je. Dia analisis juga, Warak, dan sifat warak dia. Warak ni merendah dirilah terhadap ilmu tu tadi. Wa mulkihi li nafsihi, dan seorang yang menyatakan saya tak faham, dia sebenarnya memiliki jiwanya sendiri. Dia tak berpada dengan orang lain faham tak apalah, aku faham jugalah. Dia ada self 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 confidence, self esteem, self yang sendiri itulah benda yang memang dia faham dia ni apa. Dia faham apa yang dia faham juga apa yang dia tidak faham. Kat situ dan dia tidak berpura-pura. Okey. Sebab kadar kefahaman setiap orang ni berbeza. Kadang-kadang ada pelajar yang memang kita nampaklah kan pemerhatian guru biasa-biasa ni, kadang-kadang kita nampak oh dia ni bagus, dia fokus, tapi dia tak mampu catch up semua. Kadang-kadang kita nampak ada pelajar yang dia macam main-main ni kan, tapi bila tanya faham pula. Dia mungkin pick up cepat sikit. Jadi ada macam-macam pesen pelajar ni. Jadi di situ
adab kita yang baik dengan guru sebenarnya dia akan menzahirkan penilaian guru tu terhadap kita. Dan akhirnya bila guru tu tahu, oh dia ni macam ni, dia akan bertindak balaslah dengan sikap kita tu tadi. Tapi kalau kita kelas pun tak datang kan, bagi alasan pun sekejap bagi, kejap tak bagi, tak maklumkan, kita dah tahulah apa sikap guru, pelajar tu kepada guru dan juga pengajian dia. Jadi di situ ya. Jadi apa tadi? Kalau tak faham, cakap tak faham. Tak faham, cakap tak faham. Ni lagi nak belajar subjek apa ni kan? Kaedah penyelidikan, tahfiz dan kaedah penyelidikan tahfiz Al-Quran. Belajar kuantitatif, kualitatif, entah apa-apa tu kan? Waktu belajar pula SPSS, tak faham, cakap tak faham. Biar tidak ada masalah di masa akan datang. Ini bila masuk, bila dah memang waktu tang FYP tu yang betul Sam dia kena buat tu, semua bagi dekat SB dia. Sebenarnya saya tak faham ustazah apa yang belajar waktu. Ya Rabbi kan. Waktu belajar apa kaedah pendidikan tu saya sebenarnya tak faham apa benda. Kenapa tak tanya pada pensyarah tu? Tanya ustazah memang tak pandai. Bab-bab kaedah pendidikan ni kan. Simple-simple yang kualitatif tu boleh lah. Bab kuanti, kalau ustazah memang tak pandai sangat lah. Bukan tak pandai sangat, memang tak pandai. Boleh lah tengok sikit tu, tapi nak accurate tu memang kena ngaji lagi lah. Jadi itu pentingnya supaya kita nak mengelakkan masalah di masa hadapan. Jadi kalau tak faham, cakap tak faham. Kena ulang banyak kali pun tak apalah. Ataupun kena jumpa lagi pensyarah tu lepas kelas tu pun pergilah jumpa. Itu budaya yang kita nak zahirkan daripada adab-adab yang kita nak tengok ni. Ini dah lah memang kelas pergi kelas pun lambat, tanya pun tidak, entah faham entah tidak, kemudian suruh jumpa tak jumpa, kena buat kerja tak hantar. Mana nilai adab kita sebagai seorang pelajar? Jadi itu antara perkara-perkara yang sebenarnya krisis adab dan akhlak dalam seorang pelajar ni, kita baca ni kan, kita rasa ya Allah banyaknya loss sekarang ni. Banyaknya kita hilang benda-benda ni. Dan kesannya pada ilmu tu sendiri. Pahayatan ilmu tu pada diri kita. Kemudian apa lagi nyatakan kat sini? Wa minal ajilah, dan di antara maslahah yang akan datang, masa akan datang yang boleh dapat apabila kita mengatakan bahawa kita tak faham tadi, subutus sawabi fi qalbihi daiman, akan tetap kebenaran dalam hatinya sentiasa. Kita ada benda kita tak faham, kita tanya, cikgu tu bagi jawapan, kita ingat tak point tu sampai mati? Ingat kan? Ya ke? Kan sebab tak pernah tanya kan, jadi tak ada pengalaman tu. Cuba cuba. Tak faham pergi tanya. Insya-Allah bila guru tu terangkan pada kita dan kita faham, itulah point sampai mati kita boleh ingat. Memang banyak pengalaman tu. Benda kita tak faham kita tanya, cikgu cerita, oh okey. Sebab kadang-kadang waktu guru tu cerita umum macam tu, dia sampaikan umum tu, adalah kelas kat mana-mana kan kita tak fokus ke, ataupun mungkin ayat itu buat kita keliru ke, tapi bila dia fokus pada kita nak jawab soalan kita dapat terus. Dan itu kita ingat sampai mati benda tu. Oh macam ni, selama ni aku faham salah lah rupa-rupanya. Jadi itu kita akan tetap tu kebenaran, poin yang betul tu kita akan ingat terus, dan akhirnya lepas tu kita sampaikan pula pada pelajar kita kan. Okey, dah habis masa. Sikit lagi habis ni. Wa'tiyaduhu hazihi tariqatil mardiyah, dan dia akan biasa dengan jalan yang diredai ini, wal akhlaqar radiyah, dan juga akhlak yang diredai ini. Okey. Wa anil Khalil bin Ahmad, dan daripada Al-Khalil bin Ahmad dia berkata, manzilatul jahli bainal haya'i wal anafah. Kedudukan al-jahlu ataupun kebodohan itu adalah antara malu dan juga bangga diri ataupun rasa besar diri. Maksudnya tengah-tengah. Maksudnya kejahilan itu akan berlaku apabila seseorang tu malu untuk bertanya dan juga dia merasa bangga dengan apa yang dia ada. Dia rasa cukup lah kot, okey lah kot ni. Kan? Padahal banyak mungkin
kemusykilan-kemusykilan yang dia tak dapat fahami dengan baik, dengan jelas, ya. Jadi kita tak nak berada pada kejahilan tersebut. Jadi jangan malu kalau tak faham, tanya, katakan tak faham dan bertanyalah. Dan juga tanyalah pada waktu yang tepat, yang terbaik, dan di samping ada adab yang lain yang kita dah lihat tadilah, ya. Jadi rasanya setakat itu saja hari ini sampai nombor 19. Poin yang penting tadi harapnya kita dapat simpanlah semat subut fil qalbi, fil fikri wal qalb, dekat fikiran kita dan juga hati kita. Khususnya mungkin kita ni dalam bidang kita ni mungkin dalam kita nak kena pasti istilah yang kita selama ni tak faham kan. Jadi tak faham, dapatkan penjelasan, ya. Jadi mudah-mudahan ada faedahnya untuk semua. Hari ini 25. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi lah. Minggu depan dah study week. Jadi study betul-betul lah. Jangan balik kampung tak study pula. Banyak balik kampung kan. Balik kampung tu tak salah, tapi pastikan kita belajar. Final exam ni tak sama dengan final assessment. Ni ambil peluang lah, ya. Ada yang pernah final exam dekat sini sebelum COVID dulu? Semua tak pernah kan? Kalau subjek tu 2 jam, kena jawab soalan esei 4. Satu soalan kena setengah jam je. Tak ada masa nak berangan-angan apa dia, ya. Kan? Tak ada, kena jawab terus. Jadi bukan setakat waktu tu je punya fokus. Sebelum tu kena baca. Kalau final assessment dulu, cari-cari, okeylah boleh copy ni sikit, ambil tu sikit kan. Ini no way, final exam ni memang benar-benar menilai sebenarnya kefahaman kita. Sebab soalan pun memang soalan kognitif lah, kefahaman, pemikiran kan. Bab-bab yang memang kita belajar. Kalau mungkin pun soalan untuk tanya pendapat, semuanya atas asas apa yang kita fahami daripada pelajaran tersebut. Jadi jangan sambil lewa, gunakan masa seminggu. Kalau duduk kat sini, pergi tu maktabah tu, besar-besar maktabah tu, sejuk-sejuk semua, banyak kerusi cantik semua, pergi. Ni kita tak nak pergi, duduk jugalah kat bilik tu, dekat bilik kita kat rumah sewa yang busuk tu kan. Belajar kat situ memang tak dapat apalah. Duduk pula depan tu ada game, ada laptop game macam-macam kat situ kan. Jangan. Berubah, pergi maktabah tu. Saya cakap betul ni. Pergi maktabah tu. Waktu nak belajar tu, tutup wifi tu. Bagus lagi telefon tak payah bawa, letak kat motor. Kan? Dekat tempat minyak bawah tu kan. Buka kan, kuat ada tu. Ya, kalau kita betul-betul nak fokus, sebab banyak sangat distraction kita zaman sekarang ni untuk belajar. Terutamanya telefon kita tu. Lagi bagus tak payah bawa telefon tu, tinggal kat rumah. Pergi maktabah ni, belajar kat situ. Tapi sebelum tu nota tu dah lah siap-siap. Ataupun photostat lah siap-siap kan, print. Jangan pula nak belajar, nota semua tak ada kan. Ataupun gunalah apa dia punya kemudahan-kemudahan tu kita kena ada disiplin sendiri, baru kita boleh keluar, ya. Jangan kita harapkan keputusan atau hasil yang berbeza dengan keadaan cara kerja yang sama sebagaimana sebelum ni. Kita nak dapat A subjek tu kan, tapi sama juga sebelum ni, menghafalnya tidak, bacanya tidak, last minute juga, dapat juga samalah macam sebelum ni. Takkan kita akan dapat hasil yang sama dengan cara yang sama. Nak hasil yang berbeza, buat cara berbeza. Itu belajar. Memang kenalah. Kena kuat pada diri sendiri. Ya, apa-apa hidup kat dunia ni, mujahadah kena ekstrim. Kena kuat mujahadahnya. Kalau tak, memang kita hanyut macam tu lah. Tak ada apalah. Orang panggil ustaz pun ustaz lah, tapi ustaz apa, tak ada apa. Tak nak macam tu, ya. Jadi untuk mudah-mudahan dimudahkanlah untuk kita belajar atas ilmu, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat lah, insya-Allah, ya. Yang baik itu daripada Allah Taala, kekurangan daripada Ustaz sendiri. Minta maaf kalau aku ada kata-kata kasar, Ustazah ni memang pengasar sikit.
Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You.